صل على سيدنا محمد سيدنا محمد اللهم صل على محمد سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarri kufar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bihalal haram wa siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fard ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasukru ya Allah. Bismillah masyaallah ya Allah. Bismillah masyaallah makana min. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati ya Allah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifa antuhimmal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jumpa lagi untuk online pagi ini sebentar tazkirah online. Sama-sama kita share. Mohon share sama-sama. Alhamdulillah. Sambungan kitab buku Jambatan ke Akhirat, insyaAllah muka surat 83. Tajuk hari ini, apakah ada orang terlepas daripada soalan kubur? Apakah ada orang yang terlepas daripada soalan kubur, insyaAllah. Ke surat 83 buku Jambatan ke Akhirat. Kita telah bercakap mengenai kubur, fitnah kubur, uji tanya atau soalan malaikat mungkar dan nakir terhadap si mati. Adakah juga berlaku ke atas orang-orang yang mati itu bahawa mereka tidak ditanya oleh mungkar dan nakir? Jika ada, siapa dan kerana apa? Dalam hal ini, Ibnu Al-Qayyum telah menjelaskan dalam kitabnya Ar-Ruh bahawa memang ada daripada kalangan orang-orang yang meninggal itu yang terlepas daripada uji tanya malaikat mungkar dan nakir. Sebab-sebabnya ada 3, sama ada kerana faktor amal, musibah yang menjadi sebab kematiannya, atau masa. Ya, sebab-sebabnya ada 3, iaitu sama ada kerana faktor amalnya sendiri, musibah yang menjadi sebab kematiannya, atau masa. 3 penjelasan daripada Ibnu Qayyim telah menjelaskan kitabnya dalam Ar-Ruh. Memang ada antara yang meninggal dunia itu terlepas daripada uji tanya malaikat mungkar dan nakir. Faktor amal yang paling menentukan yang boleh melepaskan seseorang daripada pertanyaan-pertanyaan mungkar dan nakir ialah amal jihad. Faktor amal jihad. Faktor amal yang paling menentukan boleh melepaskan seseorang daripada pertanyaan-pertanyaan mungkar dan nakir ialah, pertama, amal jihad pada jalan Allah. Jika dia mati kerananya, ia akan melepaskannya daripada pertanyaan di dalam kubur. Dia akan mendapat keamanan dalam kuburnya. Banyak riwayat hadis boleh dirujuk mengenai antaranya. Pertama, daripada Salman. Katanya, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, maksudnya adalah jihad 1 hari 1 malam itu lebih baik daripada puasa dan bangun malam sebulan penuh. Jika mati orang yang melakukannya adalah amalnya akan terus berkembang
rezekinya mengalir dan aman dia daripada malaikat mungkar dan nakir. Ini hadis daripada riwayat Muslim dalam sahihnya, ya, hadis 84. Ulang balik, saya telah, daripada Salman katanya, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, maksudnya adalah jihad suatu hari satu malam lebih baik daripada puasa dan bangun malam sebulan penuh. Jika mati orang yang melakukannya, adalah amalnya yang akan terus berkembang, rezekinya mengalir dan aman dia daripada malaikat mungkar dan nakir. Kedua, daripada Abu Ayyub katanya, Rasulullah SAW bersabda, maksudnya barang siapa bertemu dengan musuh lalu dia sabar sehingga dia terbunuh atau dikalahkan, dia tidak akan diuji dalam kuburnya. Ini yang kedua, ya, ceritakan oleh penulis. Nabi pernah bersabda, barang siapa bertemu dengan musuh lalu dia sabar sehingga dia terbunuh atau dikalahkan, dia tidak akan diuji dalam kuburnya sendiri. Faktor kedua, tak ada soalan. Yang ketiga, daripada Fudalah bin Ubaid daripada Nabi SAW, baginda bersabda, kullun mayyiti yukhtamu ala amalihi illa allazi mata murabitun fi sabilillah yanmu amaluhu ila yaumil qiyamah wa ya'manu min fitnatil qabri. Hadis riwayat At-Tirmizi yang sekaligus mensahihkan. Maksudnya, semua mayat dihentikan amalnya kecuali yang mati kerana berjihad ke jalan Allah. Amalnya itu akan terus tumbuh hingga hari kiamat, serta aman dia daripada fitnah kubur. Orang yang mati memang dihentikan amalnya kecuali orang yang mati kerana berjihad ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Abu Daud diungkapkan, wa yu'ammanu min fatnil qabri, diamankan daripada penguji kubur, yakni mungkar dan nakir. Yang keempat, ya, sebab kenapa tak disoal di kubur, daripada Uthman bin Affan daripada Nabi SAW, baginda bersabda yang bermaksud, barang siapa juga yang mati kerana berjihad di jalan Allah, akan dialirkan terus pahala amal solehnya dan rezekinya, aman dia daripada dua penguji kubur, yakni mungkar dan nakir, serta Allah akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan sentosa daripada rasa takut yang dahsyatnya. Ni satu lagi sebab diamankan kubur, ya, tak ada soalan daripada mungkar nakir, pasal jihad ke jalan Allah, terus pahala dia mengalir, amal solehnya mengalir, pahalanya, rezekinya mengalir, aman dia dengan penguji kubur, yakni mungkar dan nakir. Kita sudahi setakat ini mengenai dalam amal jihad. Siapa yang mati kerananya dinamakan dia syahid dunia dan akhirat. Ni sebab tak ada soalan pasal 4 poin tadi, syahid dunia dan akhirat. Mayatnya hanya dikapankan, dikuburkan saja tanpa dimandi dan disembayangkan. Kemudian faktor amalan lain boleh melepaskan seorang ketika matinya daripada fitnah kubur, daripada ujian tanya malaikat mungkar dan nakir, ialah seperti contoh-contoh di dalam riwayat berikut. Yang pertama, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, anfil Qur'ani surah salasatu an ayah syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya suratu tabarakallazi biyadihil mulk. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesungguhnya dalam Al-Quran itu terdapat satu surah mengandungi 30 ayat. Tabarakallazi biyadihil mulk,
ia memberi syafaat, yakni pertolongan kepada seseorang sehinggalah orang itu diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diceritakan di sini Rasulullah SAW bersabda, satu surah yang hebat yang boleh membantu kita, perisai kita untuk perisai kita untuk dalam yang lahat, dalam yang lahat diperisaikan kita untuk mengelakkan kita daripada bab seksa kubur. Ni bukan seksa kubur, soalan tak ada. Itu yang hebat. Surah Tabarakallazi, iaitu surah Al-Mulk. Tak banyak pun, 30 ayat sahaja. 2 muka surat, tak silap saya. 30 ayat saja surah Al-Tabarakal, surah Al-Mulk. Untuk apa? Nabi kata memberi syafaat, yakni pertolongan kepada seorang hinggalah orang itu diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, hiyal mani'atu hiyal munjiyatu tunji min azabil qabr. Maksudnya, ia surah Tabaraka atau Al-Mulk adalah penghalang daripada azab Allah, menyelamat daripada azab kubur. Satu lagi kekuatan bagi hadis daripada Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi menerangkan surah Al-Mulk adalah penghalang daripada azab Allah, penyelamat daripada azab kubur. Ni bukan saja baca je, itulah perisai kita. Sebab tu kita diingatkan sekarang dengan Quran Time, My Quran Time. Berenung. Al-Mulk tu saja boleh menyelamatkan kita. Bayangkan 6,236 ayat, ada 114 surah. Bukan satu surah Al-Mulk aja, ada 114 surah, ada 6,236 ayat. Takkan Allah nak campak kita ke dalam neraka, takkan Allah nak siksa kita dalam kubur, kalau kita betul-betul fokus sayangkan surah 114 dalam Al-Quran. Cuba renung, cuba sayangkan tuan-tuan, renungkan, renungkan, tolong tengok My Quran Time. Walaupun simple 1 jam, ada 4 kali Allah hadiahkan setiap hari. Setiap hari 4 kali Allah hadiahkan. Depan TV, depan internet, depan handphone, cukup untuk kita nak perisaikan diri pada hari yang hebat, iaitu harinya kita masuk dalam liang lahat yang amat gelap. Walaupun sekarang dah siang, tapi gelap segelap-gelapnya. Daripada Ibnu Mas'ud yang ketiga, yang ketiga menyelamatkan kita pada mungkar nakir. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, maksudnya barang siapa membaca Tabarakallazi biyadihil mulk pada tiap-tiap malam, nescaya Allah memeliharanya dengan berkat surah ini daripada azab kubur. Dahlah pelihara daripada azab kubur, ada keberkatan bila baca Al-Mulk. Takkan dia baca, tak banyak pun sikit, mula dengan 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, akhirnya 1 muka, akhirnya 30 ayat boleh habis. Kita nak pikul beras, jangan terus 20 kilo, 30 kilo, kita pikul 5 kilo first. Tak apa, bermula dengan 1 ayat, InsyaAllah 1 hari 1 ayat, 7 hari dah jadi 7 ayat. Mohon tuan-tuan, jom kita pergi sebelum kita masukkan ke dalam tanah. Riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu pula menyebutkan bahawa Nabi SAW telah bersabda, maksudnya barang siapa membaca Tabarakallazi biyadihil mulk, nescaya jadi pembela ia kepada tuannya di dalam kubur. Quran tu jadi balik balas bakti kepada kita. Waktu kita hidup, kita
bersama dengan Quran, masa mati kita di dalam kubur, Quran tu pula membuat bakti kepada kita. Ni jadi pembela ya kepada tuan yang membaca. Yang kelima daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, suratul minal Qur'ani ma hiya illa salasu ayah khasamat an sahibiha hatta adkhalathul jannata wa hiya tabaraka. Tiada satu surah dalam Al-Quran yakni yang terdiri daripada 30 ayat melainkan melawan ia untuk tuannya sehingga ia berjaya memasukkan tuannya ke syurga, iaitu surah Tabaraka. Surah Tabaraka, surah Al-Mulk diceritakan oleh Rasulullah SAW. 30 ayat ni dalam satu-satunya ayat Quran, surah dalam Quran yang akan melawan untuk tuannya yang membaca sehingga dia berjaya. Akhirnya tuan tu dimasukkan ke dalam syurga. Pasal apa? Al-Mulk. Ini hadis Rasulullah SAW, hadis nombor 91, hadis riwayat At-Tabrani. Hadis yang sebelum tu hadis riwayat An-Nasa'i. Ini 5 poin yang menunjukkan hebatnya surah Al-Mulk yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Selain surah Tabarakal, ada pula yang lebih pendek, bahkan di antara yang terpendek, iaitu Qul huwallahu ahad. Surah Al-Ikhlas juga sangatlah besar keutamaannya daripada si mati. Kita akan bawakan beberapa riwayat mengenainya. Daripada Rasulullah SAW, baginda bersabda, man qara'a Qul huwallahu ahad fi maradihi allazi yamutu fihi lam yuftan fi qabri wa amina min du'fatil qabri wa hamalathul malaikatu kuffiha hatta yukhizahu minas sirrati ilal jannah. Sabda Rasulullah SAW bermaksud, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad ataupun Al-Ikhlas dalam masa sakitnya yang membawa kepada kematiannya, nescaya terlepas dia daripada fitnah kubur, aman daripada himpitan kubur, dan malaikat pula membawanya dengan tapak tangannya sehinggalah berjaya dia melintasi as-sirat terus ke syurga. Allah. Surah pendek saja. Surah pendek saja yang boleh membawa kita ke dalam surga, iaitu surah Al-Ikhlas ataupun Qul huwallahu ahad. Nabi sabda, siapa yang baca waktu saat kematian dia, waktu sakitnya, dia boleh baca. Tapi kadang-kadang payah bila tengah sakit tu, tak terdaya kadang nak membaca, lupa nak baca Quran. Itu masalah besar gitu. Sepatutnya kita ingat Al-Quran waktu kita sakit. Ini salah satunya ayat yang pendek, iaitu surah Al-Ikhlas. Nabi bagi tahu, Nabi bersabda, siapa yang baca Al-Ikhlas waktu sakitnya, masa-masa kematian, nescaya dia terlepas daripada fitnah kubur, aman daripada himpitan kubur, dan malaikat membawanya di tapak tangannya hingga berjaya dia melintasi titian sirat terus ke surga. Dalam riwayat lain perkataan bi'akuffiha digunakan juga biajni bajni hatiha, yang maksud dengan sayap-sayapnya. Malaikat membawa hamba ni dengan sayap-sayapnya. Mengenai keutamaan kemuliaan surah Qul huwallahu ahad dapat dengan jelas dilihat melalui satu riwayat yang menceritakan tentang kematian sahabat Muawiyah bin Muawiyah al-Laisi. Ada 3 riwayat dengan turuq jalan yang berbeza
yang diriwayatkan oleh perawi-perawi berlainan yang berlainan pula. Kita sebutkan salah satu daripadanya, hadis Anas radhiyallahu anhu berkata, kami pada masa itu bersama-sama dengan Rasulullah SAW di Tabuk. Matahari telah terbit dengan sinar dan cahayanya yang belum pernah kami saksikan seumpamanya sebelum ini. Adapun jarak antara Tabuk dengan Madinah ialah perjalanan selama sebulan. Maka Jibril alaihissalam pun turun. Lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, wahai Jibril, apa halnya ini? Matahari berubah, yakni tidak seperti keadaan yang biasa. Menjelaskan Jibril alaihissalam, wahai Rasulullah, ini ialah kerana terlalu banyaknya sayap-sayap para malaikat. Perkara ini berlaku kerana Muawiyah bin Muawiyah al-Laisi. Riwayat lain ada menyebut Al-Muzani, yakni penulis, telah meninggal dunia di Madinah pada hari ini. Lalu Allah telah mengutuskannya untuknya seramai 70,000 malaikat untuk menyembayangkannya. Ditanya pula, kerana apakah perkara ini terjadi? Menjawab Jibril, kerana banyaknya dia membaca Qul huwallahu ahad pada malam dan siang hari. Pada masa berjalan, berdiri, duduk, datang dan pergi, pendeknya atas semua keadaan. Kemudian berkata pula Jibril, adakah akan aku sempitkan untuk Tuan bumi ini supaya dapat Tuan sembahyangkan ke atasnya? Menjawab baginda, ya. Lalu dengan sayapnya dipukulkannya bumi sehingga tidak tinggal sebatang pohon pun, yang tidak juga sebuah tempat, melainkan semuanya tumbang. Lalu diangkatkannya baginya katil mayat sehingga membolehkan baginda melihatnya. Di belakang baginda berbaris 2 barisan malaikat. Tiap-tiap satu barisan ada 70,000 malaikat. Maka baginda pun bersembahyang ke atas mayat, kemudian balik semula ke Tabuk. Demikianlah tafsir Al-Kabir. Diceritakan hebatnya sahabat ni, Muawiyah ni, matinya diiringi sembahyang oleh para malaikat kerana duduk, berdiri, berjalan, bergerak mana pun dia tetap siang malam membaca Qul huwallahu ahad. Itu je. Bukan satu Quran, surah Al-Ikhlas saja, ya, Allah bawa dia ke dalam syurga. Mengenai faktor musibah yang menimpa si mati sehingga membawanya terlepas daripada soalan kubur, telah pun kita sebutkan di dalam bab 1 tadi. Seperti kerana taun atau digigit binatang yang berbisa dan lain-lain. Saya rasa memandailah setakat itu. Adapun mengenai faktor terakhir, iaitu faktor masa jika berlaku yang boleh menyebabkan datang rahmat kepada si mati, yakni meninggal dunia pada hari atau malam Jumaat. Hal ini tersebut dalam beberapa riwayat. Antaranya dalam riwayat At-Tirmizi disebutkan daripada hadis Rabi'ah bin Sa'if daripada Abdullah bin Amr. Katanya Nabi SAW bersabda, ma min muslimin yamutu yaumal juma'ah aw lailata juma'ati illa waqahu Allahu fitnata qabri. Maksudnya, tiada daripada orang Islam meninggal dunia pada hari Jumaat atau malam Jumaat, melainkan Allah peliharakan dia daripada fitnah kubur. Allah Akbar. Hebatnya, ya. Orang yang mati, Nabi beritahu, mati pada malam Jumaat adalah satu perisai kita daripada fitnah kubur. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Untuk lebih menjelaskan perkara ini, kita penulis petik huraian Al-Hakim bahawa siapa juga yang meninggal pada hari Jumaat, akan terbukalah tabir yang menutupi apa saja yang ada padanya di sisi Allah. Demi yakni kerana keberkatan hari Jumaat itu, neraka pada hari tersebut tidak dinyalakan. Semua pintunya ditutup. Penguasanya tidak bertugas sebagaimana di hari-hari yang lain.
sekiranya Allah mencabut nyawa seorang hamba kebetulan pada hari Jumaat, itu adalah satu tanda kebahagiaan baginya serta elok tempat kembalinya. Dia tidak mencabut nyawa pada hari yang agung ini, melainkan Allah telah tentukan kebahagiaan itu bagi si mati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu dia akan senantiasa melindunginya daripada fitnah kubur. Daripada Iyas bin Bakir, Nabi SAW bersabda, "Man mata yaumal jum'ati kutiba lahu ajru syahidin wa wuqiya fitnatul qabri." Maksudnya, barang siapa yang meninggal dunia pada hari Jumaat, ditetapkan baginya pahala yang mati, orang mati syahid, dan dipeliharakan dia daripada fitnah kubur. Satu lagi pendapat daripada Rasulullah SAW, siapa yang meninggal pada malam Jumaat, pada hari Jumaat, ditetapkan baginya pahala mati syahid, pahala mati orang mati syahid, dan dipelihara daripada fitnah kubur. Itu pun satu lagi poin. Kita tutup bab ni, penulis tutup bab tersebut pada satu riwayat daripada Ata' bin Yasar bahawa Nabi SAW bersabda, maksudnya, tidak meninggal dunia seorang Muslim, lelaki atau perempuan, pada malam Jumaat atau hari Jumaat, melainkan dilindungi dia daripada azab dan fitnah kubur, bertemu dengan Allah tanpa menjalani hisab, dan datang dia pada hari kiamat kelak bersama-sama dengan orang-orang yang memberi kesaksian bahawa syurga itu memang sudah disediakan untuknya. Allah. Itu hadis yang akhir. Nabi bersabda, tak kira lelaki atau perempuan mati hari Jumaat ataupun malam Jumaat, dilindung daripada bab azab fitnah kubur, bertemu Allah tanpa menjalani hisab, dan datang dia pada hari kiamat kelak bersama dengan orang-orang yang beri kesaksian bahawa syurga itu memang telah sedia untuk dia. Allah Akbar. Itu habis bab soalan dalam kubur, bab terlepas orang-orang daripada soalan daripada kubur. Banyak kelebihan daripada tabarakah tadi kepada bab surah Al-Ikhlas. Dan akhir sekali, mati pada hari Jumaat. 3 benda yang menyebabkan kita dijauhkan ataupun diperisaikan daripada fitnah kubur, disegerakan kita terus ke dalam syurga. InsyaAllah takat tukut pagi ni tazkirah selepas subuh. Kita jumpa petang ni di Masjid Surau Ad-Diniyah, Kampung Malaysia Tambahan. InsyaAllah di sana kuliah maghrib, kitab peringatan bagi yang lupa. Kita jumpa insyaAllah pagi besok. Tak ada masalah. Kalau tak ada masalah kalau tak ada apa-apa, jumpa dalam bab 14 buku Jembatan Akhirat, pelbagai hal, tajuk pelbagai hal dan keadaan di dalam kubur, yakni azab dan nikmat. InsyaAllah kita sudahi surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbir imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri ab'idna wa qadi awadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar.
tahasanna bizil izzati wal jabru wa tasanna bi malakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la hadika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abuluka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu dzunubi illa anta. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farjal hammi wa ya kashifal ghammi ya man ibadi wa ya ham ya dafi'al bala ya Allah wa ya dal bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Idfa'anal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wasu'i fal mutalifah wasyada'ida wa miha ma zahara minha wa ma batana fi barina hadza hasata wa bil muslimin amma mutasyaq qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di Kampung Malaysia Tambahan petang ni, insya-Allah. Assalamualaikum.